Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Farah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memuat naik tugasan serta menanda tugasan tersebut di dalam Google Classroom menggunakan smartphone. Jadi jom kita mula. Pertama sekali, saya buka aplikasi Google Classroom. Kemudian saya pilih kelas yang saya ingin berikan tugasan. Saya pilih Sains 2 Efficient. Kemudian saya klik Classwork di bahagian bawah. Kemudian saya klik butang tambah di bahagian bawah kanan. Cikgu-cikgu akan nak diberi pilihan sama ada kita nak bagi tugasan melalui assignment, question, material, topik, reuse post. Apa beza semua ni? Beza dia, assignment, kita boleh kepilkan lembaran kerja. Kemudian ada sudut markah, pelajar akan jawab secara individu. Question pula, kita akan beri soalan kepada pelajar, boleh kepilkan lembaran kerja, kemudian pelajar akan jawab bergila-gila di bawah. Material pula lebih kepada memuat naik nota kepada pelajar, tiada sudut markah. Kemudian topik ini adalah untuk kita susun atur tugasan-tugasan yang kita beri mengikut topik lah. Kemudian reuse post pula, reuse post kita guna balik post-post terdahulu sebagai latihan yang baru. Jadi saya pilih assignment. Di bahagian title, saya letak tajuk tugasan saya, peta IT, tingkatan 1, bab 2. Saya ingin pelajar ingatkan semula topik-topik tingkatan 1. Kemudian di bahagian description, saya berikan arahan kepada pelajar. Kemudian points. Points, cikgu-cikgu boleh ubah markah saya kekalkan 100. Di bahagian due date pula, kita boleh letak due date. Kalau tak nak pun boleh. Saya letak due date 26. Walaupun due date telah pun lepas, pelajar masih boleh hantar assignment tersebut. Kemudian topik. Topik ni kita nak susun kita punya tugasan mengikut bab lah dengan lebih kemas. Jadi boleh add topik di bahagian atas. Manakala saya telah pun add topik. Jadi saya terus pilih sel sebagai unit asas hidup. Saya tekan save. Kemudian saya nak kepilkan lembaran kerja. Saya tekan button pin di bahagian atas. Cikgu-cikgu boleh pilih lembaran kerja melalui apa? Drive, link, file, ambil gambar, rekod video ataupun PDF. Memandangkan lembaran kerja saya ada di dalam handphone saya. Jadi saya terus klik file. Saya pilih lembaran kerja tersebut. Akan ambil masa beberapa saat saja. Kemudian di sebelah kanan lembaran kerja tu ada simbol mata. Simbol mata tu cikgu boleh klik. Akan keluar sebegini. Jadi cikgu nak pilih sama ada student can view, student can edit, make a copy for each student. Apa perbezaan dia? Kalau student can view, dia boleh tengok saja. Kemudian dia perlu download. Perlu muat turun dan pelajar akan jawab sendirilah sama ada dia print ataupun dia jawab terus menggunakan smartphone dia. Student can edit, dia boleh terus edit di Google Classroom. Kemudian make a copy for each student. Setiap pelajar akan dapat lembaran kerja ini. Setiap pelajar akan ada di bahagian kita nak menanda, nanti akan ada bahagian ni. Dulu saya pilih ni tapi ia menyukarkan saya. Saya agak terkeliru yang mana satu saya nak tanda ni. Jadi saya terus klik student can view. Kemudian step terakhir, cikgu-cikgu boleh pilih di sebelah bahagian kanan pin tu ada simbol arrow. Cikgu klik je simbol arrow itu. Akan keluar pop-up sebegini. Cikgu klik assign. Terus pelajar akan dapat notifikasi cikgu telah pun memuat naik tugasan. Kemudian sekarang kita akan pergi pula bagaimana cara menanda tugasan di Google Classroom menggunakan smartphone. Jadi saya pilih tugasan di bahagian bawah ni. Bahagian bawah latihan bab 1. Saya pilih pelajar Imarah. Salah satu tugasan saya telah pun tanda. Yang dia tulis edit ni, kiranya cikgu dah pun tanda tugasan tersebut. Jadi saya pilih yang kedua ni. Bagaimana nak menanda? Di bahagian atas akan ada simbol pen. Cikgu boleh klik simbol pen tersebut. Cikgu boleh pilih nak pen yang mana. Ada 3 jenis pen. Dan cikgu juga boleh tulis di bahagian sini. Di bahagian paling kanan ni cikgu boleh tulis lah. Sesuai untuk cikgu-cikgu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris lah. Cikgu-cikgu boleh pilih warna pen. Kemudian cikgu just bulat. Katakanlah warna biru untuk kesalahan tata bahasa.
warna ungu kesalahan ejaan. Lepas tu nanti cikgu just remark dekat bawah ni, ungu apa maksud dia, hijau apa maksud dia, biru apa maksud dia lah. Okey, manakan saya sign, jadi saya terus warna pen merah. Pen merah, kemudian saya pilih saiz kecil dan saya terus tanda. Okey, saya terus tanda ya. Okey, senang saja ya tanda ni ya. Okey, kenapa saya pangkal salah walaupun ada jawapan dia yang betul sebab dia tak bagi jawapan yang lengkap ya pada saya. Okey, saya terus kira markah dia. Okey, andai kata macam saya punya 19 ni tak apa cantik, saya nak back, saya boleh tekan je simbol arrow di bahagian atas tu, saya tekan je back. Kemudian saya tulis semula. Okey. Okey, saya cek balik jawapan saya, betul ke saya kira. Okey, betul Okey, jadi saya bulat dan saya klik di bahagian atas ada 3 titik, saya klik tu dan saya klik save. Okey, dia akan terus save. Akan keluar edited. Okey, kemudian saya semak markah pelajar semula sebelum ni. Okey, 25 campur dengan 16, 25 campur dengan 16. Saya bahagian atas ni, saya akan berikan markah di bahagian add marks tu. Okey, jadi pelajar dapat 44 dan saya return semula. Saya klik butang return di bahagian atas, jadi saya klik return kepada pelajar. Dan pelajar akan dapat notifikasi bahawa markah dia telah pun ada dan cikgu telah pun tanda tugasan tersebut. Saya juga, okey, saya cancel dulu sekejap Saya juga boleh berikan private comments kat bawah ni lah. Apa kesalahan, pelajar kena buat pembetulan ke. Okey, ni pelajar ni bagi private comment pada saya. Cikgu, saya dah siapkan latihan bab 1 biodiversity. Saya akan dapat notification ni juga. Okey, jadi saya klik return dan saya klik return semula. Okey, pelajar pun akan dapat notifikasi bahawa cikgu telah pun tanda tugasan dia. Itu sajalah hari ini kita belajar. Sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.